Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fima yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ni syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini untuk kita mendengar untuk rukun yang ke-13, rukun yang terakhir dalam bab solat ini yang berkaitan dengan tertib. Sebelum ni kita telah bincang secara panjang lebar berkaitan dengan niat, berkaitan dengan takbiratul ihram, berkaitan dengan apa nama ni berdiri tegak, al-Fatihah, dan yang kelima rukuk, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang ke-8 duduk antara dua sujud, yang ke-9 duduk kerana nak baca tahiyat akhir, yang ke-10 baca tahiyat akhir, yang 11 selawat, 12 salam, dan malam ni kita masuk yang terakhir iaitu berkaitan dengan tertib. Tertib ni kita biasa guna dalam bahasa Melayu kita. Tertib ni ikut aturan. Maknanya kita ni kalau duduk dengan orang, dalam rumah orang kena jaga adat tertib dia. Dalam tertib ni kena jaga adat tertib ataupun aturan-aturan. Pergi rumah orang ada caranya. Kalau kita pergi majlis orang ada caranya. Lebih-lebih lagi kita dengan Allah, maka adalah caranya. Jadi minta tolong yang mana duk pegang telefon tu, simpanlah sekejap isteri nombor 2 tu. Nanti dengar kat sini dulu. Nanti boleh kita tengok balik telefon tu. Telefon tak sudah. Dan tu nak tahu menteri siapa, tak tahulah kita istighfar lagi. Nak tahu siapa nama ni Jerman menang kalah dah Jerman. Tengok malah sekarang nanti. Sekarang ni dengar hak saya pula. Inna tertiba ma'zam min arkanis sabiqah rukunan min arkanis salah. Sesungguhnya tertib ini merupakan salah satu daripada rukun-rukun solat sebagaimana yang kita sebut lepas. Kalau kita tahu rukun solat itu wajib, wa farduha fiha, begitu juga dengan tertib pun juga termasuk golongan yang diwajibkan. Sebagaimana saya sebut tadi, wa dzalika bi an yabda'a bin niyyati wa takbirati. Bagaimana kita maklum kita start dengan niat takbiratul ihram, summa bi qiraatil Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah, summa rukuk, summa i'tidal minhu, dan kita i'tidal, summa sujud, kita sujud, summa julus bainas sajadataini, kita duduk di antara sujud, summa sajadah tsaniyah, kita sujud kali kedua, wa hakadha fi baqiyatir rakaat. Begitulah perbuatan kita buat pada rakaat-rakaat yang lain. Nak beritahu kita apa? Dia ada aturan-aturan, dia ada susunan-susunan. Tapi tidak semua yang ikut susunan. Ada yang terpaksa kita kena buat serentak. Sebagai contohnya, niat takbiratul ihram, berdiri tegak. Kan kita buat serentak kan? Jadi maknanya tak semestinya kita semua benda ikut aturan. Tidak. Ada yang kita gabungkan sekaligus, iaitu niat takbiratul ihram, berdiri tegak, atau serentak. Tak tahu siapa mula dulu, tak tahu siapa kemudian. Tetapi mestilah Fatihahnya datang kemudian. Tak bolehlah Fatihah mari dulu baru takbiratul ihram, tak boleh. Dan ada juga yang lain yang terpaksa kita buat serentak. Contohnya kita baca tasyahud, kita duduk kerana nak baca tahiyat akhir. Kita baca tasyahud akhir, selawat, semua kita buat dalam keadaan yang serentak sama. Jadi yang lain-lainnya, maka kita tidak boleh dahulukan i'tidal daripada rukuk. Itu mesti kena tertib. Kita tak boleh nak sujud dulu baru i'tidal, tak boleh. Itu kena tertib. Jadi semua tertib-tertib ini adalah merupakan wajib. Nanti kita pergi satu persatu. Wad dalil ala wujub tertib. Kita maklum dah. Saya cakap ni bukan suka-suka. Ustaz kata tertib ni main dalil tak? Ada. Kalau benda tu rukun, sudah tentu benda tu besar. Sudah tentulah ada dalilnya. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku solat. Jadi tertib kat mana tak sebut pun. Nabi dah tunjuk kita tu dalam tu ada tertib dah tu.
Jadi maknanya tertib ini merupakan berdasar kepada hadis yang sahih. Wal tertib fi mu'dham arkan fardun. Kita maklum dah sebagai sebelum ni bahawa tertib adalah fardu wa fi ba'daha yajibul iqtiran. Setengah sebahagiannya kita perlu buat secara serentak, walaisal tertib, tidak ada tertib ka iqtiranin niyyah ma'a takbiratul ihram ma'al qiyam. Sebagaimana saya sebut, niat takbiratul ihram dan juga berdiri tegak kena buat serentak. Tak tahu siapa mula dulu. Dah ada dah orang kata, takbir dulu baru niat, tak ada. Ada kata niat dulu baru takbir, tak boleh, tak sah. Mesti takbir dan niat kena buat serentak. Siapa yang buat salah satu depan belakang, maka batal solatnya. Itu tunjukkan bahawa perlu kena buat serentak. Boleh tak kita takbir dengan niat sambil berjalan? Tak boleh, kena diri tegak. Maknanya tiga-tiga ni wajib dibuat secara serentak. Okey. Ini baru nak masuk masalah. Pak tertib ni walaupun nampak dia simple, mudah nak sebut, mudah nak dieja. Tapi sebenarnya banyak orang batal solat disebabkan dia. Benda yang halus-halus yang kita tak perasan. Innal tertiba arkanu fardun. Dia ulang lagi. Dia kata, sesungguhnya tertib ini salah satu pada rukun yang wajib. Fa in tarakahul musalli, sekiranya orang yang semayang tidak ikut tertib, fayufriqu baina halati ta'ammudi wan nisyan aw sahwi. Maka kita tengok, dia tak buat tertib tu, dia buat dengan sengaja ke atau tidak sengaja. Dia pecah dua. Yang pertama, dia sebut di sini. In taraka al-musalli tertib, in taraka al-musalli tertiba arkani amadan fayafriqu fihi baina qawli wal fi'li. Masalah tertib ni dia dua bentuk. Satu, sama ada tertib di segi qauli, di segi lafaz, at-tahiyyah ataupun kita Allahu akbar, takbiratul ihram, salam, itu segi qauli. Ataupun tertib di segi fi'li, di segi perbuatan, rukuk, i'tidal, sujud, itu segi perbuatan. Ini dia beritahu hukum yang pertama. In taraka tartiba amadan fi rukti fi'li fa bi ay sajada qabla ar-ruku'i aw raka'a qabla al-qira'ati aw sallama qabla as-sujudi amada batalat salatuhu litala'ubihi fi salati. Jelas. Di dalam dua segi rukun ni kita dua. Hak jelasnya. Satu rukun fi'li, rukun qauli. So lagi rukun qalbi, tak apa yang tu qalbi tu. Qauli dengan fi'li. Di segi fi'li, jangan cuba buat main-main dengan dia. Kalau kita dahulukan iktidal daripada rukuk, maka kita tahu bahawa perbuatan itu adalah salah, maka serta-merta solat kita akan batal. Contoh kita kata, kita tahu dah. Lepas lakum dinukum waliyadin. Apa kita buat mula-mula dulu? Rukuk kau iktidal. Maklum kan? Kita akan buat rukuk terlebih dahulu. Tapi tidak. Lakum dinukum waliyadin. Dia berhenti sekejap. Sami Allahu liman hamidah. Rokok dah lagi. Dia lepas tu baru rokok. Maka secara otomatik solatnya akan batal. Berbeza dia kata, taraka tartib amadan fi rukni qawli ka an qaddama ruknan qawliyan ghairu salam ala rukni fi'li kama law tashahhud qabla sujud amada aw qaddama ruknan qawlan ghairu salam ala rukni qawli akhir as-salati ala nabi ala tashahhudi amada fala tabtulu salatuhu walakin la ya'taddu bihi ya bima qaddamahu bal yu'iduhu fi makanihi. Tapi rukun-rukun yang berkaitan dengan qauli, misalnya sepatutnya lepas doa iftitah kita baca apa tuan-tuan? Maklum kan Fatihah katakan. Tapi tak, Allahu akbar kabira alhamdulillah wa anna minal muslimin. Habis tu apa dia baca? Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu ikut susunan. Kuno suka hati dia baca. Batal tak solat dia? Batal tak solat dia kalau dia buat benda gitu dengan sengaja? Tak batal solat dia. Tapi hak dia baca pada awal tak nak kuliah tu tak ada faedah. Dia kena ulang sekali lagi lepas Al-Fatihah nanti. Dia beza antara rukun qauli dengan fi'li, dia beza. Walaupun tak batal, tetapi di hujungnya para ulama kata kena sujud sahwi. Nanti saya sebut depan ni. Dia kata lagi, qaddama ruknan qauli wa salam, dia kata kita kadang-kadang kita terbuat cepat. Contohnya, kita katakanlah lepas lakum dinukum waliyadin, tiba-tiba sami Allah liman hamidah. Kita sebenarnya bukan niat nak iktidal, tapi kita pergi baca hak tu.
baru kita rukuk. Lepas rukuk sami Allah liman hamidah tu baru kita rukuk betul. Jadi hak tadi sami Allah liman hamidah tu tak boleh pakai. Kita kena ikut turutan yang asal. Dia beza. Kalau kita buat dengan perbuatan dengan hak kata-kata dia beza. Kalaulah kita melangkaui rukuk daripada sujud dulu baru rukuk batal. Tapi kalau kita lafaz baca qul ya ayyuhal kafirun dulu baru al-Fatihah dia tak batal. Tapi hukumnya ulama kata makruh dan kena sujud sawi. Bukan saya beritahu tu suruh tuan-tuan buat, tapi suruh tuan-tuan tahu. Nah, okey. Lepas ni saya buka soalan. Dia pelik sikit bab ni. Okey, yang ni hak paling utama hak saya nak sebut pada malam ni. Okey. In tarakal musalli al-tartib al-arkani sahwa thumma tadhkuruhu fayufarriqu baina halataini. Sekiranya seseorang itu meninggal tertib dalam solatnya berkaitan dengan rukun dengan lupa, thumma tadhakkarahu, kemudian diingat kemudian. Jadi isunya, misal kita kata, sekiranya seseorang itu, dia kata tertinggal perbuatan dalam rukun solatnya tetapi tidak masuk lagi pada rukun yang lain. Tak masuk lagi pada rakaat yang lain. Contoh saya kata. Dia duduk di sujud, duduk tengah baca subhanallah a'la. Kita ni kalau nak kira rakaat ni, selagi kita tak bangun qiyam pada berikutnya, kita masih lagi dikira sebagai rakaat yang sama. Faham maksud saya? Contohnya, ni rakaat pertama saya kata Allahu Akbar. Lepas tu lakum dinukum waliyadin, saya duduk rukuk, iktidal, duduk sujud. Pertama, duduk antara sujud hingga sujud yang kedua. Itu masih lagi dianggap sebagai rakaat yang sama. Apabila sebangkit naik ke atas, barulah dia berpindah pada rakaat yang baru. Isu dia sekarang ni, jika seseorang, dia kata, dia kata, duduk tengah sujud, tiba-tiba mari dalam hati dia. Aku baca ke tak Fatihah tadi. Ni rakaat sama ni. Ni rakaat pertama maghrib tadi, kita semayang, pok rokok sampai sujud untuk rakaat pertama tu, tiba-tiba hati kita terlintas. Aku macam tak baca. Ni bukan waswas dia. Aku macam tak baca ni Fatihah ni. Maka ketika itu jangan diberhenti lama. Terus dia lompat naik ke atas. Pergi balik semula. Berdiri semula, baca Fatihah semula. Saya bukan suruh hajar. Selalu buat ni. Jangan hajar perangan ni. Perangan ni kalau dia hajar, payah nak selesai. Solat isyak kita, 14 rakaat lah gitu. Jadi maknanya, ni sekiranya berlaku, kita tak mustahil berlaku. Kadang-kadang otak kita serabut lah. Kadang-kadang keluarga kita, anak isteri kita duduk hospital, dia masuk depan dia tengah solat. Ataupun yang paling masalah juga ada juga. Mari hari ni Imam Mishari Al-Afasi daripada Kuwait datang pergi ke masjid wilayah Persekutuan hari ni kan. Oh, dengar pak cik tu baca tuan-tuan. Kita tak ingat nak baca Fatihah sendiri. Ini berlaku. Apabila kawan tu sujud rakaat pertama tu tiba-tiba aku baca doa Fatihah tadi. Jangan mikir panjang. Terus ni untuk solat seorang lah. Kita terus bangkit lompat naik ke atas. Jadi maknanya hak tadi, hak rukuk dah tadi, hak tidak tadi, maka dianggap sebagai tak jadi. Bangkit terus baca Fatihah semula. Baca Fatihah semula, barulah rukuk semula, iktidal semula, sujud semula. Itu sekiranya berlaku pada rakaat yang sama. Maknanya masih lagi rakaat yang sama. Nanti ni dia suruh nak cerita bab ni. Dia kata, kama law syakka fi ruku'ihi annahu qara al-Fatihah amul la aw syakka fi sujudi rakaat amul la wajaba an ya'ud ila rukni mashkuk fihi wa ya'ti bihi fil hal. Apabila mari telitahlah kepala kita aku tak baca lagi Fatihah. Terus pergi naik atas tu. Jangan duduk lama-lama. Baca ke, nak baca ke tak. Dan tempoh lama sikit. Maka secara automatik, solat kita dianggap sebagai batal. Lama banyak mana ustaz lama ni? Maknanya mudah saya kata, tasbih 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak boleh buat keputusan, maka solat kita dianggap sebagai batal. Nak suruh ulang sekali lagi tak? Boleh tak sekali lagi saya ulang? Boleh faham ke tak ni? Boleh? Okey. Ada suruh ulang, ada angguk, tak tahu yang angguk ke apa. Tak apa, saya ulang sekali lagi. Sekiranya berlaku kelupaan pada kita tengah solat, adakah kita buat
rukun tersebut ataupun tidak, tetapi masih lagi pada rakaat yang pertama. Nah, rakaat pertama dikira daripada takbir sampai ke sujud yang kedua, sehingga bangkit naik ke atas. Jadi kita pun sembahyang rakaat maghrib rakaat pertama, duduk sujud yang kedua, tiba-tiba kita telitah dalam kepala otak kita. Aku baca ke tak takdir Fatihah? Terus kalau kata meyakinkan tak, terus bangun naik ke atas terus. Tak payah berhenti mana naik ke atas terus, baca Fatihah semula, rukuk tidak dan sujud semula. Okey. Okay. Ini bagi rakaat yang pertama. Dia berbeza sekiranya dia berlaku selepas rakaat pertama. Contoh, saya duduk sembahyang maghrib rakaat kedua, tiba-tiba dia terlintah dalam kepala otak saya, Fatihah rakaat pertama tadi saya baca ke tak? Faham dah? Beza dia betul kan? Ataupun duduk tengah baca Fatihah tadi, rakaat kedua, tiba-tiba kita terlintah. Aku sujud sekali ke dua kali? Sudah. Mesti ada, pernah berlaku kan? Tapi jangan aja. Tapi kalau lah berlaku sebegitu, dia beza yang pertama tadi. Dia beza yang pertama tadi, kalau lah kita masa rakaat pertama, maka cepat-cepat kita bangun naik ke atas, baca Fatihah semula. Baca Fatihah. Kalau kita takdirkan kita tak ingat, aku rukuk ke tak pada rakaat pertama tadi? Ni rakaat pertama. Aku rukuk ke tak? Maka jangan terus bangkit pergi ke rukuk terus. Pergi berdiri tegak dulu, rukuk semula, iktidah semula, sujud semula. Itu sekiranya berlaku pada rakaat yang pertama. Tetapi kalulah kita ni bangkit rakaat kedua, tiba-tiba kita terlintah. Sujud aku rakaat pertama ni sekali ke dua kali. Fatihah aku tak ada rakaat pertama, aku baca ke tidak? Sedangkan kita sudah pun berada di rakaat yang kedua. Tak? Maka para ulama mengatakan bahawa batalkan rakaat yang berikutnya, maka kita bangkit pada rakaat kedua tadi, anggaplah sebagai rakaat yang pertama. Boleh? Boleh tak ni? Boleh nah? Saya mari penat-penat jam setengah jam. Kalau cakap ni orang tak faham, saya tak puas hati. Jadi beza. Maknanya kalau kita contohnya kita bangkit pergi rakaat yang kedua, kita was-was berlaku buat tak buat rukun. Kalau sunat tak apa. Kalau rukun buat atau tak buat, maka kita anggaplah rakaat pertama kita tadi batal. Tak. Kalulah saya duduk rakaat ketiga. Mak marinya was-was ni rakaat pertama. Apa cerita Ustaz? Contohnya kita kata kita bangun rakaat kedua, rakaat ketiga selain maghrib tadi, tapi was-was kita Fatihah rakaat yang pertama. Nak buat lagi mana? Kalau dua rakaat tak masalah. Tahap pertama tu, rakaat kedua tu baru anggap rakaat pertama. Ini rakaat ketiga ni tuan-tuan. Dan bagaimana? Sama juga hukum dia. Jadi rakaat ketiga kita bangkit tadi tu, dia jadi rakaat kedua. Jadi kena tambahlah satu rakaat lagi. Rakaat pertama tadi dianggap sebagai batal. Lepas tu bangkit pula, terlupa pula. Maka hari itulah kita sembahyang maghrib sebanyak 12 rakaat. Lain kali buat pula. Sebab tu nak sembahyang ni kena kosongkan hati. Jangan duk banyak sangat duk fikir benda yang bukan-bukan. Okey, wallahu a'lam bissawab. Ni saya tak sebut detail lagi dah ni. Ni saya konsep baru. Okey, setakat tu siapa tak faham? Silakan. Okey, bagus. Itu saya susahnya. Jadi kalau tak kedikan contoh rakaat pertama tak ada tahiyat maghrib kan? Normal. Rakaat kedua ada tahiyat kan? Apa ni maknanya apabila kita bangkit tu sepatutnya lepas ni rakaat ketiga tu tahiyat akhir dah lah kan. Jadi maknanya ada tahiyat pula. Ada seolah-olah kita baru pergi rakaat yang kedua. Okey. Ni tengok jari saya. Tengok jari saya nah. Okey, rakaat pertama settle semayang dah. Rakaat kedua maghrib ni. Semayang dah, tahiyat baca dah kan. Jadi kita pun bangun rakaat ketiga. Apabila bangun rakaat ketiga, tiba-tiba terlintah. Rakaat pertama tadi kita baca tak Fatihah. Maka dengan yakinnya kita tak baca Fatihah tersebut, maka anggaplah baru kita semayang 2 rakaat. Jadi sekarang itu baru kena makna sekarang itu kita rukuk sujud tu baru kita baca tahiyat awal. Hak baru. Dan sebabnya hak tahiyat tadi dianggap sebagai tak wujud. Ini kadang-kadang yang susah kita nak pusing balik. Tapi ada juga orang sembahyang isyak 4 rakaat. Sembahyang isyak. Rakaat pertama yakin baca Fatihah. Rakaat kedua tak yakin. 3 ni rakaat keempat ni. Sama juga kita gustan pergi ke belakang. Tambah lagi 1 rakaat. Baik. Tadi saya cerita kalau kita sembahyang seorang. Tapi kalau apa cerita sembahyang Jumaat?
katakan tadi, rakaat pertama kita mesti wajib kena gustan balik naik ke atas tak baca Fatihah. Tapi hamba semaya Jumaat ni. Nah, maka para ulama kata kalau kita semaya Jumaat, hukum sama juga kita tertinggal untuk rakaat yang kedua yang ketiga. Maksudnya kita ikut imam tadi, walaupun kita takbir maghrib sama-sama, tapi habis lain-lain. Lepas imam assalamualaikum, tambahlah satu rakaat. Nah, itu kadang-kadang kita beritahu bukan suruh buat, tapi suruh tahu sekiranya berlaku. Okey, lagi. Saya nak soalan. Okay. Oh, jenis adanya jenis bahasa kasar sikit lah. Bahasa kasar boleh lah. Kadang-kadang ada nyakit nyanyuk ke sikit. Ya. Dia kadang-kadang dia ingat, dia tak ingat. Jadi tak tahu dia semaya rakaat berapa. Untuk orang lain tu perlu bantuan. Maknanya kena ada orang sebelah untuk solat bantu dia kalau semaya seorang. Kalau tidak, mari ke masjid, dia lagi mudah. Orang sebenarnya orang nak jenis lupa-lupa ni, dia mari semaya masjid lagi bagus. Sebab apa? Dia mudah ikut Pak Imam je. Jadi kalau jenis orang doktor istihadah dia ni nyakit lupa aja amat. Jadi adakah dia memang confirm dia baca Fatihah, tapi sebab nyakit lupa dia tadi dia, jadi semaya maghrib tadi 12 rakaat. Tak siap-siap. Jadi untuk orang tu dianggap sebagai uzur. Kalau doktor dah isytihar dia lupa, maka takdirkan dia waswah datang dia baca ke tidak, anggaplah dia sudah baca. Saya masalah. Anggap sudah baca. Itu nyakit. Jadi kalau tuan-tuan tak ada penyakit tu, jangan cuba buat penyakit tu. Okey. Lagi? Okey, tak ada apa. Tapi kena ingat tuan-tuan kalau bab rukun-rukun lain, tak kisah. Maksud tak kisah. Boleh kita gustan balik, boleh kita batalkan rakaat yang sebelumnya. Tapi ingat, saya pesan banyak kali untuk satu je. Maka ni dia sebut dua, tak apalah. Saya sebut dua sebab dia buat sekaligus. Dua ni, jangan cuba-cuba buat-buat lupa. Atau tak ingat. Secara otomatik, walaupun kita berada di rakaat yang keempat, doa Allah, nak kat tahiyat akhir ni, nak salam ni. Allahumma salli ala, aku tak di rakaat pertama tadi, aku niat tak sembahyang isyak ataupun aku tak takbiratul ihram ke tak? Secara otomatik rakaat pertama, kedua, tiga, keempat semua batal belaka. Untuk takbiratul ihram, untuk niat jangan cuba nak buat lauk dengan dia. Ini backing nak ni. Dia tak boleh main dengan dia. Jadi hak lain-lain tu rakaat pertama buat tak buat lagi, kita boleh tambah lagi rakaat. Walaupun segi hakikat kita dah buat, tapi kita terlupa. Kita boleh tambah rakaat satu lagi untuk cukupkan tadi. Anggap rakaat pertama tu batal. Tapi salam dengan apa namanya takbiratul ihram, buat MOU siap-siap. Anggap sudah buat. Okey. Idza taraka salam sahwa thumma tadhakkarahu atta bis salam wala sujud lis sahwi, yakni sawa'un qasr sukut am mutala. Tapi berbeza dia kata sekiranya kita tertinggal waswah, kita tertinggal sujud tertinggal salam. Tadi kita jarang orang tertinggal salam ni. Orang tertinggal benda lain, tapi ada juga tinggal salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Salam tak ada. Misalnya katakan, misal berlaku begitu, maka sekiranya doa astaghfirullahaladzim tu tiba-tiba tak mari. Aku tak bagi salam tadi. Maka ulama kata boleh, dia kata maknanya boleh dia kembali semula dengan nawaitu dia, aku kembali semula kepada solatku, maka duduk tahiyat akhir balik, assalamualaikum. Boleh. Tapi sini dia kata qasr sukut amutala, sama ada kita berhenti dengan tempoh yang lama atau panjang tak ada masalah. Tapi kebanyakan kitab kata istilah jangan tempoh yang begitu lama. Setakat kita baca Al-Fatihah tu okey lagi. Jadi maknanya sampai waradhdallin tak apa lagi. Tiba-tiba teringat aku tak bagi salam, tu nawaitu aku niat masuk salam, aku niat masuk solat balik. Lepas tu terus tak payah baca tahiyat dah. Duduk begitu saja. Assalamualaikum. Tidak perlu kepada sujud sahwi pun. Tak boleh sujud sahwi. Okey. Walau tayaqqana al-musalli fi akhir salatihi aw ba'da faraghihi minha wa lam yatil faslu, yani urfan wa lam tattasil bihi najasah
tayaqqan annahu taraka sajadatan min ar-rak'atil akhirah sajadaha wa a'ada tasyahudihi. Maknanya kata sekiranya seseorang dia kata yakin bahawa ada dia tertinggal rukun pada rakaat-rakaat yang tertentu. Contohnya dia kata maknanya dia lepas assalamualaikum astaghfirullahalazim tiba-tiba datang keyakinan. Ingat dulu lah, lepas kita bagi salam, kalau datang was-was, abaikan. Tapi kalau datang keyakinan, wajib kena buat. Izan lah? Kalau contohnya, assalamualaikum, astagfirullah, terdiam. Aku baca tak Fatihah? Rakaat pertama. Baca ke tak? Tak boleh buat keputusan, maka anggap sudah baca. Sebab salam dah bagi. Berbeza dengan kalau was-was datang sebelum bagi salam. Baca ke tak, wajib kena naik ke atas. Tambah lagi satu, rakaat tu beza. Tapi kalau lepas bagi salam, kita bukan was-was, tapi kita yakin kita tak baca Fatihah pada rakaat pertama dulu. Adakah perlu kita kena solat balik 4 rakaat ataupun boleh kita sambung begitu saja tambah lagi 1 rakaat? Dekat ulama kata dan kitab ni semua kata boleh kita sambung terus dengan syarat berhenti kita tidak begitu lama dan tidak terkena najis. Contohnya Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setakat tu lama dah tu. Kita berhenti. Yakin tak baca Fatihah pada rakaat pertama, terus hati kita hadirkan aku masuk solat. Kita pun terus duduk macam tahiyat akhir, Allah, tak kira lah tahiyat akhir, macam tahiyat awal pun boleh, tak ada masalah. Terus termasuk Allahu Akbar, tambah lagi 1 rakaat untuk kita binakan balik. Tidak perlu kita solat semula. Tapi kalau kita datang keyakinan tu selepas kita sembang, kenapa lah Jerman ni hebat tapi tak boleh masuk piala. Kenapa piala dunia ni? Dia main kalah dua musim berturut-turut kalah. Tak boleh masuk. Sembang bak bola baru teringat Fatihah baca ke tak. Sembahyang semula. Sebab jauh sangat itu. Okey. Okey. Isu dia, walau alimal musalli fi akhir salatin ruba'iyah antaraka sajadataini. Ni lagi nak aja mak. Payah yang ni. Tadi kita duduk tahiyat akhir, kita hanya was-was adakah rakaat pertama aku baca ke tak Fatihah atau rakaat kedua aku baca ke tak Fatihah. Rakaat ketiga tak baca ke tak Fatihah. Was-was itu. Ni tidak ni. Dia was-was. Rakaat pertama, rakaat kedua dia baca tak Fatihah. 2 rakaat tambah. Ni gitu hak tu hak semaya ni Zuhur jadi 20 rakaat tu. Ni tak ada 1 rakaat je. Ni 2 rakaat dia terlupa. Aku baca dak Fatihah daripada rakaat pertama rakaat kedua. Maka ketika itu dianggap rakaat pertama dengan kedua tadi dianggap sebagai lara, maka kena tambah 2 rakaat yang baru. 6 rakaat lah kita sembahyang Zuhur hari itu. Itu tak apa. Itu tersusun. Rakaat kedua dengan pertama kedua. Hak jadi isu ni, kita sembahyang tahiyat akhir, sembahyang Zuhur ni. Tiba-tiba datang. Kata, rakaat pertama dengan ketiga. Aku baca tak Fatihah tadi? Nanya gitu kan. Maka sama juga dengan hukum tadi. Dia larakan dia anggap sebagai hapuskan 2 rakaat, tambah 2 rakaat yang baru. Minta tolonglah tuan-tuan. Ilmu ni untuk diketahui, tapi jangan dibuat. Dan dia buat lagi susah kita kan. Dia nyakit was-was tuan-tuan susah nak ubat. Memang nyakit was-was. Sangat saya tengok orang yang ada nyakit was-was ni seksa hidup dia. Seksa. Dia akad takbir ni orang nak rokok pun dia tak sudah-sudah kita main takbir bergegar tangan macam kena elektrik. Jadi kadang-kadang dia ambil semayang, dia tunggu sekejap dekat nak basuh kaki, dia koma balik. Ni saya pernah tengok ada masa di sekolah dulu ada seorang kawan saya ni. Tapi alhamdulillah katanya dan dia selamat. Kalau jumpa dia, tu orang peli nama dia. Ada lagi kau mak was-was. Panggil dia. Nama lekat dalam mak was-was nama dia. Kita masa kecil-kecil nakal juga kan. Dia tak gitu dah. Jadi tok imam di masjid negeri. Dia suara dia sedap tapi nyakit was-was dia ya Allah. Saya tak tahu berapa tangki habis air. Ambil air wuduk wuduk dia seorang. Tu wuduk kalau mandi wajib entah 1 sungai bercukup dia. Kan? Begitulah juga untuk rakaat-rakaat yang berikutnya.
Yushtaratu tarbit sunnah li'intibas sunnah. Tapi kalaulah kita ni, apa namanya, kita was-was benda yang sunat. Contohnya kita tidak tertibkan. Contohnya sepatut rukuk, kita baca subhanallah azim. Sujud, kita baca subhanallah a'la. Tapi terbalik, kita baca rukuk, kita baca subhanallah a'la. Sujud, kita baca dengan al-azim tadi. Adakah dianggap solat kita batal atau perlu diulang? Tak payah. Sebab benda tu benda yang sunat. Nah, maka tak jadi isu di situ. Wallahu alam bisawab. Okey, selesailah kita mengenai rukun solat ini. Kita bincang bab rukun solat ni campur dengan COVID selama 8 bulan. Nah, lama juga 8 bulan lah. 8 bulan kita nak sudahkan bab apa nama ni. Tak kira tak ada 8 bulan setengah lah. Kita nak sudahkan tentang apa nama ni, bab rukun solat ni. Walaupun rukun solat ini kita belajar sejak kita di sekolah agama, sekolah rendah lagi, tapi janganlah kita rasa maknanya sombong untuk belajar bab solat ni. Percayalah, tuan pergi jumpa dengan 4-5 orang ustaz, tuan-tuan akan dapat ilmu-ilmu yang baru, insya-Allah. Jangan rasa kita belajar dengan seorang ustaz kita dah pandai. No. Banyak lagi ilmu yang perlu kita belajar. Okay, sebelum kita masuk kepada berkaitan dengan sunat-sunat dalam bab solat ini, ada soalan apa-apa tak? Silakan. Saya terpaksa buka telefon, takut-takut ada orang WhatsApp kat saya tanya soalan. Itu dia tegur dah saya, sepenat-penat saya tanya ustaz kat telefon, ustaz tak buka. Sebab apa saya marah guna telefon masa saya kuliah, tapi saya mesti buka telefon. Tak ada ni. Tak ada nah? Okey, baik. Baik. Sekiranya berlaku imam tu batal disebabkan tertinggal rukun, confirm lah tertinggal rukun. Maknanya dia batal. Tetapi yang jadi isunya, apabila makmum tegur, contohnya selepas daripada iktidal sami Allah liman hamidah, dia pergi tegur pada sujud. Jadi lepas sujud tu, sujud 2 kali. Sepatutnya bangun bersujud tu, Rabbighfirli warhamni, dak. Dia terus baca at-tahiyatul mubah. Bising di masjid, subhanallah. Innalillah ya tak sebut, Allah sebut berlaku. Sebut berlaku dah, subhanallah. Tak nak dia. Jadi makna ketika itu, kita diberi 2 pilihan untuk diri kita. Yang pertama, kita boleh terus niat mufarraqah daripada imam, ataupun terus niat aku bercerai dengan imam, tak perlu tambah tolak 3, tak payah. Aku bercerai, aku mufarraqah, cukup. Lepas tu kita tambah sendiri untuk sujud yang kedua, lepas tu kita bangkit baca tasyahud dengan sendirinya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita tak ikut dia, sebab kalau kita ikut dia, contohnya kalau kita kata dia baca tahiyat, sebab kita tahu dia salah, kita tunggu juga, batal sangat sembahyang kita. Sebabnya duduk di antara 2 sujud, dia kira sebagai rukun yang pendek, tak boleh baca panjang. Jadi kita tunggu batal sembahyang kita. So, baik kita sujud. Cuma sujud tu diberi 2 pilihan. Sama ada kita niat mufarraqah, aku bercerai dengan imam, kita sujud, bangkit. Kemudiannya, kita baca tasyahud sendiri, salam sendiri, tak ikut pak imam. Ataupun cara yang kedua, imam tu dah tegur dia tak nak sujud juga, dia baca tahiyat, degil juga baca tahiyat dia, kita terus sujud. Sebab kita tak ikut kan tadi. Kita terus sujud, lepas tu kita bangkit, kita baca tasyahud sendiri. Kalau tu imam tu katakanlah dia tu tak habis lagi tasyahud dia, kita boleh bagi salam selepas dia bagi salam. Jadi boleh dah ustaz kita ikut imam terbatal. Bukan isu batal tak batal tadi tu. Isunya takut imam nanti kadang lepas assalamualaikum. Pak Imam sujud sekali. Saya 2 kali dah. Takut dia yakin dia 2 kali, yang kita tegur tak dia kata kita yang 10 orang salah, dia seorang betul. Mana tahu. Sebab tu kita bagi 2 pilihan tadi. Sama ada kita niat mufarraqah, kita sujud sendiri, baca tasyahud sendiri, ataupun kita tetap sujud sendiri tapi tak niat mufarraqah, kita bangkit balik baca tasyahud, kalau dia tak habis lagi, kita tunggu bagi salam macam biasa dengan dia. 2 pilihan kita boleh bagi.
Kita nak ijtihad, katakan, iman sujud sekali kau tak ada 2 kali. Sebab apa dengan makmum pula lain sekali. Nah, ingat imam saja je. Jadi imam tak boleh harap, makmum tak boleh harap juga. Right? Kadang-kadang imam terlupa, makmum tegur lah. Kan? Jadi 10-10 orang. Sebab bola punya bahasa, tidur pukul 4 pagi, subuh pun hanyut habis. Katakanlah maknanya kita nak ijtihad. Imam tak ada sujud sekali ke 2 kali tak ada. Mungkin makmum kata-kata imam dah sujud 2 kali, mungkin aku tak dengar. Tapi kalau kita semayang kat pintu saja, logiklah imam kat sini. Kalau imam kat belakang, maknanya kita ijtihad dia dah habis. Tapi kalau kita rasa imam tu dah buat, mungkin agak jauh, itu tak ada masalah. Okey je. Boleh je begitu. Mana kita ijtihad, imam tu dah buat, boleh. Tapi dengan teknologi sekarang ni, susah sikit lah kita nak pakai mazhab tu. Okay. Lagi. Tak apa. Soalan, saya nak soalan lagi. Ada lagi je? Orang lain tanya, Haji tanya soalan? Tak nak? Okey, kita pergi lagi. Saya suka orang tanya sebab apa menanda orang fokus. Itu je. Okey, malam ni kita dah berpisah, dah jauh, dah pergi bab rukun solat ni. Nanti kita akan masuk bab sunat-sunat dalam solat ni. Walaupun dia sunat, kita maklum dah dulu, kita kena buat bahawa solat kita ni solat yang terbaik. Di antara sunat-sunat solat ni, sebelum solat, maklumlah, kita ada azan, kita ada iqamat, kita ada bincang dah dulu. Dan kemudian, antara perkara-perkara yang sunat juga semasa kita nak solat, adalah pastikan ada ittikhadus, yakni dia panggil sutrah. Kita letak sutrah. Sekiranya kita semayang tu kebarangkalian ada orang lalu di depan kita. Jadi kita dah bincang bab sutrah ni, dia agak menarik. Pak Imam tadi janji tak nak guna speaker, tak nak guna sekejap. Boleh dah? Okey. Sutrah ni penting juga, sutrah ni. Okay? Dia bab sutrah ni kadang-kadang khususnya untuk orang yang semayang tempat lalu lalang orang. Sebenarnya jarak mana yang kita boleh lalu depan orang solat? Dan jarak mana yang betul lalu? Kadang-kadang kita was-was nak lalu macam kita ni ada kepiuh atas kepala tapi tak kerti bahasa lalu depan orang semayang. Takut orang kata gitu. Tapi segi hukumnya bagaimana kaedah semayang ada? Sejauh mana yang kita boleh lalu di depan orang solat. Contoh ni kita kata hadis Nabi sebut, dia kata seelok-eloknya kita boleh jarak yang paling maksimum atau kita boleh lalu ni adalah ketika jarak lebih kurang 6 kaki. Jadi sah kita ni 4 kaki, tuan-tuan lah. Sah kita ni ini sekaki, 2, 3, 4. Dia 4 kaki, mana-mana standard. Pergi masjid mana-mana pun sah kita ni termasuk tempat yang pijak sebanyak jarak dia lebih kurang adalah 4 kaki. Jadi ulama kata jarak yang paling kurang adalah sejauh 6 kaki kita dah boleh lalu dah. Contoh ni kata ni kiblat sebelah sana. Saya nak suruh nampak ni kiblat sana. Contoh. Jadi maknanya ini di sini ni sama dengan 4 kaki. Jadi kalau kita takdirkan kita nak lalu depan orang solat ni, maknanya sejauh-jauhnya adalah 6 kaki. Ini jarak dia 6 kaki sejauh-jauhnya. Tapi kalau bolehlah sebab kawan dulu menghadap Allah. Menghadap Allah, maknanya kita nak lalu depan dia walaupun 6 kaki itu dibenarkan, baru lebih elok kita ni tunduk sedikit ataupun letak hadangan tangan kita begini untuk bagi penghormatan kepada orang solat. Yang jadi masalah tuan-tuan, orang solat ni kadang-kadang dia semayang depan pintu, geram juga. Sebesar-besar masjid dia semayang depan tu. Ni kalau kali pertama maafkan, kali kedua kita pakai usung untuk tengok. Okey, baik. Ini maknanya kita lebih elok kita lalu tangan ni, kita tunduk ni semua hadis tuan-tuan. Ajar kita letak tangan gini untuk kita lalu. Tapi kalau untuk orang semayang, jauh sangat siang Haji ni tak nampak speaker dia. Dia kata juga maknanya untuk orang semayang, kadang-kadang pinjam serban je. Pinjam serban. Pinjam. Nanti income tax minta ke masjid. Okey, kita kalau jenis kita ada serban gitu, kita bimbang gitu untuk orang solat, lalu lalang depan mata kita, maka kita boleh letak serban kita dengan jarak lebih kurang dekat 6 kaki di sini. Mana letak di sini supaya kalau kita tengok orang letak serban di sini, makna kita lalulah ke atas. Kalau dah ada serban begini, kita tak tunjuk tangan pun tak apa.
Nah, sebab Nabi sendiri pun pernah letak lembing. Jangan kita bawa parang pula nanti. Maknanya boleh, makna letak di hujung Nabi letak untuk mengelakkan kita lalu. Nah, okey, baik. Sikit lagi, nah. Lepas tu kalau katakanlah maknanya setengah tu dalam hadis Rasulullah kata dia letak satu pedang. Nabi letak pedang yang panjang lebih kurang jarak lebih kurang dalam 30 cm. Nabi letak depan ni. Dan setengah dalam hadis kata Nabi letak benek. Tahu benek pisau kecil nak askar tu? Benek tu dia letak depan tu. Itu sebenarnya semua simbolik kepada kita supaya kita tidak lalu di depan orang yang solat. Itu paling penting. Jadi kalau tuan-tuan semayang di tengah-tengah ke sebagainya, serban ni, ulama-ulama Tok Guru dulu, dia tak serban ni bukan semata-mata nak pakai atas belakang. Sebab Tok Guru dulu, dia mengajar di sekolah di tempat-tempat orang kampung. Di tempat orang kampung ni maklumlah, orang kampung ni perangai dia lagu mana. Nah, jadi dia ambil serban tu lah. Dia letak depan, maka dia dianggap sebagai sutrah tadi. Nah, okey, wallahualam. Terima kasih. Nanti, okay. Mekah tak boleh pakai. Kalau pakai Mekah nanti tak pakai sutrah ni orang Arab ni tak kira pakai sutrah. Bukan setakat sutrah dia pijuk, atas kepala kita dia pijuk. Itu maknanya itu beza di antara kita dengan orang sana. Nah, okey. Wallahu a'lam bissawab. Dan antara perkara-perkara yang sunat yang lain yang mana kita elok kita lakukan ketika kita nak pergi semayang yang akhir sekali nak maghrib nak isyak lagi lah. Maknanya antara perkara-perkara yang sunat sebelum kita lakukan solat, yang terakhir sekali, dukhul as-solah binasyatin wa ghudbah wa ikbal wa faraqal min syawal dunyawiyah. Pastikan kita masuk ke masjid, kita nak mulakan solat, pastikan kita kosongkan hati kita. Pergi semangat. Sembahyang ni kena semangat. Aku nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, aku nak mengadu kepada Allah, aku nak minta macam-macam dengan Allah. Tapi kita kadang-kadang kita tengok orang mari ke masjid dengan keadaan lemah je, semangat tak ada. Nah, sembahyang pun angkat tangan dengan tak angkat tangan pun sama banyak. Nah, itu yang antara perkara-perkara yang perlu kita kena lihat balik. Jam siapa betul? Jam saya 12 ni pukul 8 suku baru. Minit lagi. Pada sebut sini dia kata di annahu a'wanu 'alal khudu' wal khusyu'. Dia kata di antara kesalahan orang yang semayang ni apabila dia nak semayang tadi, kebanyakan hati dia ni sibuk tentang fikir pasal dunia. Sedangkan perkara tersebut tidak dapat membantu dia untuk khusyuk dalam semayang. Sebab tu Said Hawa dalam kitab Al-Mustakhlis fi Tazkiyatul Anfus. Kalau kamu nak tahu kamu boleh khusyuk ataupun tidak dalam solat kamu, maka kamu tanya bagaimana keadaan kamu sebelum angkat takbir. Kita boleh tahu. Kita boleh khusyuk dalam solat kita ataupun tidak, maka kita boleh tanya diri kita semasa sebelum kita angkat takbir tu, bagaimana kedudukan hati kita. Kalau masa angkat takbir Allahu Akbar tu, kita kunci kedok, baik berhenti solat, pergi kunci kita. Kalau tidak, sampai ke sudah. Maknanya solat kita ni tidak dapat ditumpukan, tidak dapat khusyuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir sekali ada orang tanya, adakah khusyuk di dalam solat ini adalah wajib dan adakah batal solat kita kalau kita tak khusyuk dalam solat kita? Tak, dia tak batal. Tak batal solat kita sebabnya khusyuk dalam solat tidak termasuk daripada rukun-rukun solat. Bukan bermakna kita jangan khusyuk dalam solat. Bukan maksud begitu. Tapi segi batalnya tidak, maka tidak batal. Sebabnya khusyuk ni tidak termasuk dalam rukun solat. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmah ta'allimna. Ya mufahim Sulaiman fahimna fafahimnaha Sulaiman. Wa kullan atayna hukma wa ilma. وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان يا رب إبراهيم موسى وعيسى محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمة الرحيمين اللهم زدنا علما زدنا فهما برحمة الرحيمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعنا السم برحمة الرحيمين اللهم ارزقنا فهما النبي المسلم برحمتك يا الرحيمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والعصر من الإنسان في خسر إلى المصالحات وتواصوا بالحق والصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.